Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dipertemukan pada malam ni. Sebelum saya nak mula tu, sahabat ni kalau sekiranya ada di kalangan jemaah nak buat jemaah baru, saya minta kalau boleh ya, bersembahyang tu biar sekali saja sembahyang satu jemaah saja, satu masjid ni. Kalau boleh lah. Kalau jemaah baru, jangan buat jemaah baru. Ya. Tak kira lah. Kalau kenapa tak bagus 2-3 jemaah sekali kita buat. Walaupun kita ni musafir berbeza, kalau boleh biar sekali satu jemaah sahaja. Baiklah. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali kuliah kita dalam surah tafsir surah Yasin. Dan Alhamdulillah kita telah pun sampai kepada ayat yang ke-48 ya, 49 yang berkaitan dengan surah Yasin ini. Dan insya-Allah kita lihat apa yang dikehendaki daripada surah ini. Dalam buku saya ni berapa ayat dia ni, ayat lain. Tak apalah. Padahal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yakni Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala allazina kafaru lillazina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam ayat ini Allah menyatakan kepada kita, apabila dikatakan kepada mereka itu, yakni orang-orang kafir itu, ya, belanjakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kamu. Lalu mereka ini berkatalah, berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, adakah kami nak beri makan kepada orang yang kalau Allah nak beri makan kepada mereka itu, ya, nescaya Allah akan bagi makan. Kemudian Allah menyatakan sesungguhnya kamu ni dalam kesesatan yang nyata. Ya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyatakan kepada kita, ya, berkata kepada kita, terutamanya kepada orang Islam ni. Tetapi ayat ini lebih ditujukan kepada orang-orang kafir. Ditujukan kepada orang kafir. Bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, ya, belanjakanlah sebahagian daripada harta yang telah pun diberikan kepada kamu. Wa idza qila lahum anfiqu, belanjakanlah. Belanjakan sebahagian daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu. Ayat ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala, menerangkan kepada kita, yakni apabila kita ini punya harta, maka harus difahami bahawa harta ini bukan hak mutlak kita, bukan kita punya sekeseluruhannya, tetapi di sana ada hak orang-orang lain pada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan membelanjakan di sini bukan duk perhabis, no? Bukan duk perhabis. Ada berapa duit? Ada lah 500,000. Nak perhabis macam mana Allah suruh belanja ni? Kita nak perhabis. Beli kereta Porsche sebiji,
beli kondominium sebiji, ataupun kita nak beli penthouse ke, bukan macam itu maksudnya. Yang itu tak ada masalah, belanja-belanjalah. Tetapi dimaksudkan di sini, yakni bersedekahlah sekalian kamu kepada orang-orang fakir miskin. Tunaikanlah oleh sekalian kamu daripada rezeki itu akan barang yang difardukan oleh Allah ke atas kamu. Jadi kita disuruh untuk berbelanja ini bersedekah. Bersedekah bukan bersedekah yang dinyatakan di sini yang sunat. Jadi bersedekah yang wajib, yakni mengeluarkan zakat harta ataupun apa-apa zakat yang perlu kita keluarkan daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan kalau kita melihat beberapa takwil ataupun pentafsiran daripada ayat ini, Imam Al-Qurtubi telah berkata di dalam tafsirnya tafsir Al-Qurtubi telah berkata, Al-Hasan, Allah menyuruh kepada orang-orang Yahudi, disuruh mereka itu memberi makan kepada orang-orang yang fakir. Dan sebahagian ulama menyatakan bahawa Allah memerintahkan kepada orang-orang kafir musyrik. Walau apa bentuk sekalipun perintah Allah Subhanahu wa taala ini, tetapi perintah ini tetap menyuruh membelanjakan sebahagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, ini cerita ni pada zaman-zaman dulu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian daripada orang fakir, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkatalah kepada orang-orang yang kafir musyrik Yahudi ni, ada harta kamu tu belanjakanlah sedikit kepada kami. Berikanlah sedikit kepada kami. Yakni sebab apa? Sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran dan merintahkan kepada orang Yahudi juga, orang Nasrani ni, dalam kitab mereka juga ada zakat ni. Dalam kitab-kitab yang terdahulu ada perintah ini, bukan tidak ada. Kita tengok nanti cerita apa yang Allah suruh. Cerita pada kita ni kisah yang masyhur. Sampai sekarang kalau sebut cerita ni semua orang tahu kisah ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan sebahagian daripada apa yang dikurniakan kepada kita ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, wa ja'alu lillahi ma za'ara minal harsi wal an'ami nasiba, yang bermaksud dan telah dijadikan oleh mereka itu bagi Tuhan akan barang yang telah dijadikan daripada bumi itu tanam-tanaman dan binatang-binatang ternak akan habuan kepada orang lain. Ini kisah ni iaitu terjemahan lama. Nak cerita tuan-tuan, Allah menyatakan dan Allah telah menjadikan apa yang dikurniakan kepada kamu daripada tanam-tanaman dan juga binatang-binatang ternakan itu ada nasib, ada habuan bagi orang lain. Jadi bukan kita katakan bahawa zakat itu semata-mata zakat harta, bukan semata-mata perniagaan, tetapi tanam-tanaman juga ada zakatnya. Bagi binatang ternakan juga ada zakatnya. Jadi kalau orang pelihara rusa 200 ekor, boleh bagi zakat? Boleh bagi zakat dah rusa? Boleh? Ya. Ataupun kita tanam jagung 200 hektar, adakah zakat boleh berikan berdasarkan jagung? Ataupun kita tanam gandum, boleh ke? Nak cerita tuan-tuan, berkaitan dengan tanam-tanaman dan binatang ini, tengok apa jenis binatang, apa jenis ternakan yang patutnya kita beri zakat. Kalau kita pelihara rusa 200 ekor, kita nak samakan dengan pelihara kambing, tak boleh. Sebab rusa bukan ternakan, bukan ternakan biasa. Dia masuk binatang ternakan apa dia? Unta, lembu atau kerbau. Lembu kerbau ni masuk satu kategori lah. Kemudian kambing. Ini 4 jenis sahaja. Ayam ada 2,000 ekor. Bagi zakat ke? Tak perlu. Ya. Apa lagi? Nak pelihara apa? Pelihara apa ni? Burung unta. Ada 5,000 ekor. Tak perlu keluar zakat. Tetapi nak keluar zakat binatang-binatang ini iaitu apabila kita jual, iaitu zakat perniagaan. Yang itu kena. Berkaitan dengan tanam-tanaman, apa tanaman yang perlu dikeluarkan zakat? Kalau di Malaysia ni yang keluar zakat bukan buah durian, bukan buah durian, bukan buah rambutan. Yang dikeluarkan zakat ialah padi sahaja. Habis awak tanam jagung tu, jagung bukan tanaman asasi di Malaysia. Bukan makanan asasi
maka ianya tidak termasuk dalam zakat yang dikenakan kepada jagung ini. Kalau negara lain jagung bukan makanan asasi, maka kena zakat. Gandum tanam kat Malaysia bukan makanan asasi, tak kena zakat. Tetapi kalau tanam di sebelah-belah negara-negara barat sana tu, gandum makanan asasi, maka dikenakan zakat. Kalau sekiranya makanan asasi tersebut gandum mereka makan dan beras pun mereka makan, kedua-dua kena zakat. Kedua kena zakat. Kalau di Mesir sana, mereka pun jual juga beras ni, dan mereka juga makan gandum. Jadi kalau kedua-dua ini ditanam, maka kedua-duanya dia bayar zakat. Wajib. Bila masanya? Hari mereka menuai tersebut. Dia tak pakai sekira tahun, dia tak kira, dia kena ada nisab saja. Nisab ini iaitu hitungan kiraan bilangan. Haul ni apa dia? Haul ini tak setahun. Cukup-cukup setahun baru kena bayar. Iaitu berkaitan dengan zakat. Kerana itu kalau kita simpan duit, contoh kalau nisab wang simpanan di sini dikatakanlah 15,000, maka cukup 15,000. Kita ada setahun kita simpan 14,000 saja, tak dikenakan zakat, tak kena zakat. Tapi kita tengok berapa dia punya nisab, kadar simpanan tersebut, kadar nisab yang wajib dengan zakat. Okey, kita kata 15,000 ni, saya bagi 15,000 ni sebagai umum saja. Tapi jikalau kita ada 16,000, kita simpan 1 Muharram sampai 30 Zulhijjah, besok lusa 30 Zulhijjah ni, setahun ya. Jadi kira setahun Qamariyah, tahun hijrah lah. Qamariyah ni ikut bulan, jadi ikut hijrah. Jikalau ber-1 Muharram sampai 30 Zulhijjah ni kita ada cukup 15,000 tak berkurang, maka kena bayar zakat. Ya, 1/40. Berapa ratus? Bukan dalam 400 lah, lebih kurang. Ya kot, 200 setengah. Lagi kot 2.5. Ya, kalau 10,000 250. Betul. Kalau sekiranya tambah lagi tu 375 kot, bukan gitulah. Betul eh? RM375. Banyak 375 lah kalau ada 15,000. Ya, kalau lebih, tengoklah lebih tu banyak mana. Jadi itu kena kira lah. Tetapi kalau kurang macam mana? Kita ada 15,000, tiba-tiba ya, isteri kata bagi kat isteri dan ambil hang 1,000, tinggal lagi 14,000. Kena bayar tak? Tak kena bayar. Sebab kurang. Bila nak bayar semula, nak kira semula, bila isteri bagi balik nak ambil abang 2,000, dia bagi 2,000 kat kita, maka itu jadi 14 campur 2, 16,000. 16,000 tu start balik. Ya. Dividen KLSP, ASB, dia kena tengok berapa jumlah. Ya, berapa jumlah kita. Itu kena keluar zakat. Kalau simpan dalam ASB tak berubah, kita kena keluar sendiri. Kalau sekiranya dalam ASB kita ada 15,000 ke 20,000 ke, tengok berapa hitungan kadar nisab dia, maka kena keluar. Cukup sampai masa wajib dikeluarkan. Bukan dividen saja, simpanan tu sendiri. Simpanan tu sendiri wajib dikeluarkan zakat. Sebab ASB dia tak keluarkan zakat, tapi kalau tabung haji dia tolong keluarkan bagi kita. Itu sahaja. Dan bank Islam tak keluarkan zakat untuk kita. Ya. Itu kena fahamlah. Sebab apa Allah menyatakan bahawa diwajibkan zakat bagi kita. Kerana itulah jikalau sekiranya kita ini orang yang kaya, kita jangan sombong. Sebab apa? Sebab selagi mana harta kita itu tak dikeluarkan hak bagi orang miskin, selagi itulah kita tertanggung dosa kepada zakat tersebut kalau tak bayar. Itu orang-orang kaya-kaya ni jangan sombong. Ya, orang banyak duit tak boleh sombong. Sebab apa? Hak dia kita ni, orang miskin lah yang kita dia rasa tak miskin kot. Boleh hidup lagi. Ya, orang miskin dan orang fakir ni ada hak bagi orang kaya ni. Sama mana mereka tak bayar, lagi itu dah tertanggung dosa mereka itu. Kerana itu dinyatakan dalam ayat ni. Ya, jikalau sekiranya dikatakan mereka, maka hendaklah belanjakan harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada kami. Mimma razaqakumullah, apa yang Allah suka rezekikan kepada kamu. Tapi apa jawab orang-orang kafir ni? Ya, apa dia? Kita tengok nanti. Dinyatakan kepada orang-orang yang orang fakir ini, mereka kata apa? Maka dijawab oleh mereka ini sambil mengejek-ngejek, lau sya'allahu at'amakum. Awak hang minta dengan kami. Hang ni kalau Allah nak bagi, dia bagi makan, tak payah kami minta dengan kami lah. Kan? Betul kan? Allah akan beri rezeki pada kamu, tak perlu minta pada kami. Nak minta kami apa? Bukankah kamu kata Allah itu berkuasa? Minta dengan Allah. Buat apa minta dengan kami?
Itu jawapan orang-orang yang kafir, orang musyrik yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Fakhrul Razi bila berkatakan tentang ayat ini, menyatakan bahawa orang-orang kafir itu bakhil akan sekalian yang lazim atau orang mukallaf. Sebab pun dikatakan demikian itu kerana mereka ini susah nak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dah hati mereka ini mati, mereka payah nak mengasihani makhluk yang lain. Disebabkan apa? Sebabkan mereka menyatakan, mereka menganggap kalau bagi zakat, mengeluarkan sedekah bagi orang lain, akan berkuranganlah harta mereka itu. Bukan sedikit. Ya, kalau 15,000 kena keluar 375. Banyak tu. Ya, banyak tu. Siapa nak bagi? Nak bagi free kat hang ke? Aku ni kerja susah-susah simpan duit. Tiba-tiba kamu minta macam tu saja. Macam mana kami nak bagi? Ini sikap orang yang enggan mengeluarkan zakat untuk memberikan sedekah pada orang lain. 8 golongan yang wajib dikeluarkan zakat. 8 orang ya. 8 golongan. Orang fakir, orang miskin, fi sabilillah, al-gharimin, orang berhutang, ya, al-amilin, orang amil, apa lagi? Ibu tunggai tak termasuk. Jangan bagi orang ibu tunggai pula. Ya, saya bagi zakat budak-budak mak tahfiz, boleh ke? Tengok kategori apa mak tahfiz tersebut. Kalau mereka ni fi sabilillah, boleh. Ya, kategorikan mereka sebagai fi sabilillah, boleh. Tetapi kalau kategorikan mereka ini sebagai anak yatim, tak boleh. Anak yatim bukan penerima zakat ya? Anda kena faham, ibu tunggai bukan penerima zakat, anak yatim bukan penerima zakat. Melainkan kalau anak yatim ini orang miskin, boleh. Sebab ada orang anak yatim, ya, orang kaya. Siapa tu? Anak yatim. Ayah dia dulu jutawan, sekarang dia tu mewarisi harta bapak dia. Itu sebab tengok tu anak yatim tapi pakai driver kan. Pakai driver. Sebab apa? Dia orang kaya. Tak boleh, jangan bagi pula. Dekat ayat hitam tu ada rumah orang mana anak yatim. Apa dia datang sini? Kami nak keluarkan zakat. Yang ustaz pun kata, boleh, tak ada masalah, kami terima. Tak boleh. Ya, kalau ada yang jaga itu, tak boleh. Tak boleh terima zakat bagi anak-anak yatim. Jadi kita kena tahu di mana kita nak belanjakan wang tersebut. Dan dinyatakan di sini juga, bagaimanakah serendah-rendah darjah pada membesarkan Tuhan, dan bagaimanakah setinggi-tinggi membesarkan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka dinyatakan bahawa serendah-rendah takutkan Allah Subhanahu wa taala lah kita takut kepada hari kiamat kelak. Jadi orang yang takut pada hari kiamat ini dianggap sebagai orang yang paling rendah iman dia. Bagi orang awam lah maksudnya. Kita orang awam ni dianggap sebagai orang yang rendah iman berbanding dengan orang-orang golongan, ya, orang-orang yang abid, orang-orang yang khawas, golongan-golongan peringkat yang tinggi. Bagaimana? Sebab apa? Sebab mereka menyatakan bahawa mereka takut kepada Allah, bukan setakat mereka itu takut buat dosa, malahan menyakiti hati Allah. Bukan hati Allah, ya, nak menyakiti. Contoh kalau raja tu dia nak sakitkan hati raja pun dia tak suka. Nak berkata benda yang tak elok pada raja pun, walaupun raja tak dengar pun, mereka tak suka. Dianggap macam itu. Jadi apatah lagi? Ya, kalau Allah kata ini makruh, mereka tak akan buat. Sebab apa? Bimbang, Allah tak suka kepada mereka. Ini orang yang dijatuhkan sebagai setinggi-tinggi darjat ketakwaan kepada Allah. Kalau setakat macam kita ni, sebab takut neraka, sebab takut azab ni, biasalah. Sebab apa hang semayang? Takut azab. Kamu kenapa kamu semayang? Sebab Allah suruh. Sebab apa kamu semayang? Aku ni hamba yang bersyukur. 3 keadaan kategori. Yang pertama dia kata, iaitu sebab takut neraka. Jadi sebab apa? Terpaksa lah, macam orang terpaksa. Ya, sebab apa hang pergi main sekolah? Kalau aku tak pergi sekolah, nanti cikgu denda. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu semayang? Sebab Allah suruh. Bukan sebab dia takut azab, sebab Allah suruh. Kenapa kamu main sekolah? Bapak suruh. Pergilah. Ya, bapak tak marah, bapak tak marah pun, tapi dia suruh pergi. Yang ketiga, kenapa kamu semayang? Sebab aku ini hamba yang bersyukur. Allah bagi banyak ke aku sebagai tanda kesyukuran. Selain daripada aku takut neraka, selain aku takut Allah perintahkan aku juga bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu pergi sekolah? Aku seronok pergi sekolah. Macam itulah. Ya, seronok sebab apa? Selain daripada bapak yang suruh, mak suruh lah.
Ya, takut denda memang satu hal lah. Tapi sebab aku seronok nak belajar ni untuk mendapat ilmu. Jadi siapa lebih baik? Maka orang yang kategori ketiga inilah yang paling baik kerana mereka ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana seorang pelajar ikhlas untuk belajar untuk mendapatkan ilmu. Maka dinyatakan di sini bahawa setinggi-tinggi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang besarkan Allah, ialah orang yang melakukan kerana mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian juga kita. Ya, kita tanya diri kita. Mula-mula sebab apa? Sebab bapak suruh. Paksa tak semayang, siap hang aku pukul hang. Ya? Lepas yang kedua, seronok pula. Kemudian sekarang ni sebab apa? Aku sedar tanggungjawab aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita pada satu peringkat pada peringkat yang lain. Maka demikianlah kita ini bila bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dinyatakan juga di sini, ya, jikalau sekiranya seperti mana kata Imam Fakhrul Razi, tadi suruh akan orang kafir itu bersedekah setengah daripada barang yang ada pada bagi Tuhan yang ada dalam tangan mereka. Bermakna orang kafir ini disuruh untuk membelanjakan sebahagian yang Allah belanja dan beri kepada mereka. Yang Allah bagi kepada mereka ini disuruh belanja, kata Imam Fakhrul Razi. Tetapi mereka tidak melakukan demikian itu, yakni jadilah mereka ini orang yang paling keji. Kau bayangkanlah, orang bagi kamu duit, ya, orang bagi kamu duit cuma saja, ataupun kamu buat kerja, maka dia bagi duit kepada kamu. Tiba-tiba ada orang minta belanja, boleh ke? Hang ni tak guna, hang tahu tak aku ni kerja ni susah payah. Tadi aku tolong angkat barang ni, dia sekarang dia bagi duit ke aku, nak bagi hang, mana boleh? Hang dapat banyak mana tadi? Aku dapat 2,000. Aku kan nak minta 2,000, nak minta RM10 je. Nak minta RM10 saja minta belanja. Yang ini enjin tak hidup masa, tak hidup masin ni. Ya, tak diberi kannya. Mintalah macam mana, tak diberi. Maka dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi, orang inilah orang yang sehabis-habis keji kerana mereka telah menjadi orang yang sehabis-habis kikir. Dan orang seperti ini ialah mereka ini bukan setakat terikut dengan hati sendiri, dengan hati orang lain pun kalau boleh dia nak ambil sekali. Inilah perangai orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang seperti ini ialah orang-orang yang takutkan fakir, orang yang takut miskin, orang yang bimbang hartanya habis. Sedangkan tuan-tuan perempuan dirahmati diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita ni jikalau memberi sedekah, jikalau kita memberi zakat, Allah dah berjanji kepada kita. Janji Allah ni, bagaimana yang kita dah tahu, mana Rasulullah SAW ni dah beri khabar kita berkali. Satu kebaikan ditambah 10. Maka Allah menyatakan bukan setakat 10. Allah menyatakan bahawa, iaitu sebagaimana difirmankannya, kama salih habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang bermaksud, dan setiap daripada biji benih yang akan mengeluarkan 7 tangkai. Dan 7 tangkai ini, setiap tangkai ada 100 biji. Bermakna Allah menyatakan bahawa kalau kita buat baik, bahawa dia akan balas kita macamlah 1 biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap 7 tangkai ada 100 lagi biji benih. Bayangkan kita tanam 1 dapat 700. Dan Allah kata wallahu yudha'if, dan Allah tambah lagi siapa yang dia kehendaki. Demikian janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tuan-tuan puan dirahmati diberkati Allah. Di dalam kita berkatakan sedekah ini, maka jikalau sekiranya kita bersedekah tak apa-apa kita, tetapi Allah balas kita benda yang lain. Awak ustaz, aku hari tu pergi bagi zakat 200, tak ada pun dapat sampai 700 sampai 14,000 kat aku. 14,000 kan? 200 kali 700. 14,000. Ke 140,000. Kira sendiri lah nanti. Ya, 400 kali Abdullah 14,000. Tak ada pun aku dapat 14,000. Mana 14,000 nya? Tak ada. Tak ada aku dapat. Jangan kita kira macam itu. Allah bagi kepada kita, bukan kita keluar 200, dia bagi kita 14,000. Tidak. Cuba kita bayangkan. Ya, berapa banyak yang kita ni kadang-kadang rezeki kita yang kita dapat ini rezeki terpijak, bukan duit, rezeki terpijak.
Tengah-tengah nak datang, kita ni datang makan, tiba-tiba hang makanlah, jom mari duduk dengan aku makan. Itu satu. Berapa hang minta apa? Minta apa saja hang tak. Aku bayar, tak ada masalah. Hari itu sepatutnya kita habis RM10, tapi orang belanja kita RM15. Selamat RM10. Yang RM10 tu selamat dah. Yang RM15 tadi berapa ringgit dah? Dapat RM25. Hari itu saja dapat RM25, tapi bukan dalam bentuk mata wang, tapi dalam bentuk keberkatan Allah bagi kepada kita. Yang itu kita tak kira. Yang itu kita tak kira. Sepatutnya, ya, kalau makan macam ni, kalau makan macam ni, garanti hang gaut, kata orang lah, ya. Kita pun pulun makan, dulilah gaut pun gaut, asalkan aku makan. Pulun hari itu makan udang, sotong habis, berkali kambing, sampai kepala lembu tak makan sekali. Makan semua sekali. Balik-balik ke rumah, kata gaut bila nak main ni? Tanya pula bila nak main. Alhamdulillah, hari itu tak kena apa-apa. Berapa agaknya harga kalau kena bayar gaut ni? Kesihatan yang kita dapat tu berapa harganya? Tak terkira. Tak percaya tanya orang sakit gigi. Hang ni kalau aku boleh baik hang tapi kalau hang ni aku boleh hilangkan sakit gigi kamu, hang nak bayar aku berapa? Betul, aku bayar hang 200. Boleh ke buat? Tapi yang cabut gigi dia. Boleh ke? 200. Kalau kita sakit gigi, janganlah ya, tak bayar gigi lah. Jadi kalau orang boleh bagi kita 200 macam tu, boleh hilang macam tu saja, bayangkanlah. Itu harga kesihatan ini tak ternilai. Macam orang bagi tangan lah kat kita, tiba-tiba aku bayar hang 2 juta, hang bagi aku tangan hang, boleh ke aku nak potong tangan hang sebelah? Tak agaknya. 2 juta dia bagi ni, ya. Kalau kita ni akai, kita masih waras lagi, tak apa, biar ambil hang simpan 2 juta tu, aku nak tangan aku lebih baik daripada 2 juta hang. Nilai tangan kita lebih daripada 2 juta. Sebab apa? Sebab apa? Yang ini tuan-tuan, agak-agak rasa macam mana dia punya ayah ni, sejuk ke panas? Boleh ke 2 juta ada rasa benda ni? Tak boleh. Tak boleh. Pergi dekat isteri dah kahwin kan? Kahwin, orang dah kahwin, nak bersuka-suka dengan isteri, pegang isteri, kalau tak tangan, pegang dengan 2 juta, ni 2 juta, duit 2 juta, yang pegang 2 juta. Boleh? Tak boleh, tak rasa apa. Apa ni abang? Ni kertas je apa? Ya, tak rasa apa. 2 juta tak rasa apa. Sebab yang merasakan keseronokan itu antara suami isteri lah sentuhan. Kan sentuh dengan kertas tak guna. Tak rasa apa. Demikian juga, dan berbagai-bagai lagi sentuhan seorang bapa pada anak ni, sapu kepala dia. Kalau sapu dengan 2 juta tak sama dengan sapu kepala. Bagi orang yang akai waras kan. Yang akai tak waras ni, apa biar api lah, bagi 2 juta hang berambus dia kata. Ya. Itu orang yang pandai tu. Tapi kita ni yang masih berakal ni, 2 juta itu tak ada apa-apa berbanding dengan sentuhan seorang bapa, sentuhan seorang sahabat. Nilai terlalu amat tinggi. Itu juga merupakan satu nikmah, satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Bukannya dia dah bagi 14,000, tidak. Dia bagi benda lain lebih lagi daripada itu. Sebab itu Allah kata wallahu yudha'if. Allah itu tambah bagi siapa yang hendak, berganda-ganda. Allah gandakan dha'afa ini, bukannya tambah tapi gandakan. Ganda banyak mana? Wallahu a'lam. Contoh yang terbaik tuan-tuan perempuan dirahmati, diberkati Allah berkaitan dengan ganda ni. Bukan ganda wang anda ni. Apa ni dalam astro apa tu? Milner ya. Ganda kawan anda, tidak. Allah gandakan contoh terbaik itu apa? Malam Lailatul Qadar. Itu contoh terbaik. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan kali dengan 30 berapa? 30,000 hari. Satu hari kita beribadah bersama dengan 30,000 hari. Lebih baik, bukannya sama. Khairun ini mana lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 30,000 hari. Lebih baik macam mana? Wallahu a'lam, tak tahu. 2,000 bulan, 3,000 bulan, 10,000 bulan, terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi banyak mana yang dia nak bagi. Berdasarkan kepada ibadah kita pada malam tersebut. Ataupun Allah suka, tak apalah ibadah dia sikit, tapi aku suka kalau dia, aku bagi dia 5,000 tahun. Tak ada masalah. Dia ni dah biasa beribadah. Kalau dia keluar apa ni, bangun malam tiap hari, dia biasa dah, biar apilah aku nak bagi dia, samalah 1000 bulan juga. Jadi dia seronok apa-apa. Dia ni kata aku tak pernah dia tengok, tak pernah dia ni bangun malam. Sebab malam ni Lailatul Qadar, dia tak juga aku bagi aku 5,000 tahun. Yang ini dah biasa bangun malam, tak apalah 1000 bulan je aku bagi. Dan Allah boleh bagi. Tapi tak macam itulah, terpulang pada Allah lah kan. Saya tak kata Allah bagi macam tu, tapi terpulang pada Allah.
khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka itulah yang Allah nyatakan kepada kita. Sebab apa kita disuruh untuk berzakat, mengeluarkan harta untuk berbelanja jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merasakan bahawa bila kita keluarkan harta jalan Allah itu akan menyebabkan kita fakir, kita ini miskin, tidak sama sekali. Dia tidak akan, kadang-kadang dia tak bagi di dunia, dia bagi di masa akhirat kelak. Atau mungkin dia bagi kita ke mana kita nak, kita dalam kesusahan, kita tak tahu. Pergi satu tempat, kita ni duit tak ada ni, tak tahu macam mana dah habis duit. Ya, hari tu aku bayar zakat, entah lupa dah bila bayar zakat, bagi sedekah ke orang, bagi apa, terlupa dah, tak ingat dah apa-apa dah ni. Tapi tiba-tiba ada orang datang, awak ni hang ni, tak tahu nak kata lah. Ya, saya ni malah nak kata, kalau saya kata saya tak ada duit, nak balik kampung, orang kata saya minta sedekah. Tapi saya terpulang kepada Allah, tapi memang saya nak balik kampung, duit tak ada. Balik mana? Balik Penang. Kalau macam tu, jom naik kereta aku. Bayangkan, ya. Betul ke? Betul, main naik. Kita pun naik kereta dia. Mana kereta tu? Oh. Hari tu tak pernah berasa naik BMW, tiba-tiba naik BMW hari tu. Betul ke cik? Saya minta maaf lah, kereta saya tak boleh naik cik. Kenapa saya tak biasa? Nanti cik ni kidnap saya ke? Colik saya. Tidak main naik kereta. Dia pun, kita pun naik sekali. Dia naik BMW, balik ke Penang. Selamat, alhamdulillah. Selesa pula tu. Ya, hari tu tak pernah kita tengok orang naik kereta laju. Hari tu aku naik 200 km sejam. BMW biasa tekan kan. Tekan tak rasa. Ya, BMW dia kalau tekan 200 km sejam memang tak terasa. Hari tu naik, kita pun sejuk perut je. Sampai ke tidak? Sampai ke tidak? Bimbang juga. Tapi sampai, alhamdulillah. Itu salah satu daripada nikmat yang Allah SWT beri kepada kita, kadang-kadang kita tak sedar. Saya pernah berlaku pada saya, bas yang saya naiki. Nak balik ni Penang ni, bas yang saya naiki tu tersangkut tepi jalan. Enjin mati tiba-tiba. Sebab bas ni pakai bas elektronik keseluruhannya. Start enjin memang tak boleh start sebab elektronik dia rosak. Tunggu ni mekanik daripada mana, wallahualam. Dia kata ni, tunggulah bas lain datang. Kita pun tunggu. Awak ni kalau tak balik hari ni, orang nak akad nikah. Saya pun tak akad nikah hari tu pukul 10 pagi. Bas tersangkut sampai pukul 8 pagi. Aku semayang dah. Tuan-tuan bayangkanlah, dalam masa bas yang sebanyak-banyak orang tu, 450 orang lebih tu, 2 orang je semayang. Saya semayang pakai air mineral ni. Air mineral ni lah, besar ni sambil air wuduk. Ya, saya ingat lagi, wuduk besar ni lah, sambil wuduk. Kemudian lepas saya semayang, saya tahu ada orang seorang lagi semayang. Saya ngadak ke sana, jadi ngadak ke sana. Tak tahu mana satu, mana kiblat tu. Matahari memang tak nampak. Ya, celah-celah bukit, matahari tak nampak. Betulan pula kabus. Tak tahulah mana kiblatnya. Biar pilih aku semayang sini lah. Pun semayang lah. Habis tu berdoa juga, ya Allah, aku ni semayang, ya, memang minta dah. Ini saya tahu tawasul tu. Aku ni kalau boleh nak bertawasul dengan semayang aku pagi ni, aku je semayang dengan orang tu. Tolonglah orang nak akad nikah pukul 10 ni. Tak lepas aku ke Penang, memang tak kahwin lah orang tu. Siaplah aku pula kena kali ni. Ya, kalau marah dah bos lah. Tak apa, bos yang marah. Sebab janji dengan orang pukul 10, tak main-main. Tapi alhamdulillah, tiba-tiba orang dari Penang datang nak ambil barang dia dekat dengan bas. Dia tanya saya, betul saya pakai baju batik hari tu. Ya, pakai baju batik. Hari tu Jumaat. Hari masa saya pakai baju batik lah. Malam tu kebetulan pula dia ada tugas pakai baju batik lah kita ni. Naik bas. Cik nak balik Penang, nak balik Penang. Ayah balik Penang. Jom lah. Allah, alhamdulillah, dalam hati, alhamdulillah Ustaz, saya nak ambil beg. Lepas tu sampai dekat dengan, dia nak pergi mana? Dia pergi Bayan Baru pula. Saya tinggal kereta dekat dengan nama kat Sungai Libung. Parking kereta kat situ. Nak bas kan? Parking kereta dekat sistem bas tu. Sampai ke pejabat, sampai rumah, mandi-mandi, tak sempat lagi dah nak buat apa. Mandi-mandi, terus datang pejabat. Ustaz, orang dah tunggu ni. Iyalah, saya sampai sejak 5 minit lagi. Nasib baik, alhamdulillah. Nah, cerita ni bukan cerita apa tuan-tuan. Nak cerita pada tuan-tuan, kalau Allah nak bagi kepada kita, ya, dia bukan tunggu nak bagi duit, dia bagi kemudahan macam itu. Dan saya alhamdulillah bersyukur sungguh-sungguh kata. Ya, saya tak pernah cerita pada orang cerita ni, cerita tuan-tuan saja. Nak cerita tuan-tuan akan kebaikan kita ini berbelanja jalan Allah, dan kebaikan kita ini menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong kita tuan-tuan puan dirahmati berkati Allah. Tuan-tuan kat mana sekali tersangkut, kat mana payah semayang, sebab tu saya bila pergi mana-mana dan sebagainya, setidak-tidaknya saya akan bekal satu air mineral ini. Botol air mineral bukan apa, tujuan ni kalau sekiranya emergency, inilah buat wuduk saya.
Kadang-kadang kita naik bas aircon ni tak minum air sangat. Ya. Tak minum air pun. Tapi standby untuk wuduk. Alhamdulillah. Pagi tu bawa air ni boleh wuduk. Dia tak tahu cari air kat mana. Takkan turun bukit kan, cari sungai. Bukan kerja pula. Cari apa ni? Nak cari debu. Malam tadi hujan ataupun malam tadi basah. Sebab apa ni? Embun. Takkan nak tepuk kat mana? Tepuk kat tanah. Tanah dalam muka saya. Ya, alhamdulillah. Ni pengalaman tuan-tuan ya, pengalaman. Itu kalau pergi keluar negara ke, hari tu saya kata dah. Kalau pergi keluar negara dan sebagainya, tempat-tempat payah ayak, bawa lah air mineral. Susah. Kalau pergi Jepun, tak jumpa air lah dalam tandas tu. Air ni lah, air mineral ni lah. Sebab apa ni? Aku nak minum, saya bawa bilik ayak. Ya. Kenapa? Kalau sekiranya dia kosong, tambah dia dekat dengan singki dia, tambah air, masuk di bilik air. Itu cara kita nak menggunakan. Itu Allah SWT bagi kita manfaat yang besar kepada kita. Belajar benda-benda seperti ini. Itu berkaitan dengan Allah beri kita balasan-balasan cara yang kita sendiri tak sedar. Tapi kita kata bila Allah nak bagi ni. Hari itu Ustaz kata 700 kali ganda. Tak dapat-dapat pun. Aku bagi dah. Ya. Bagi dah zakat RM100. Dah bagi zakat RM200. Tapi tak dapat-dapat lagi. Bagaimana saya cerita tuan-tuan, itu merupakan di antara cara-cara Allah berikan kepada kita. Dia tak bagi cash kepada kita. Kalau bagi cash ni lain buat cerita. Ya. Kemudian berkatalah orang-orang yang kafir ini, qalal ladzina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Maka berkatalah orang-orang kafir pada orang yang beriman ini, adakah kami nak beri kamu makan? Sedangkan kalau Allah hendak, Allah bagi kamu makan. Segi logiknya betul. Ya, segi logiknya betul. Sebab kita semua ini diberikan rezeki oleh Allah. Ketentuan orang ni ada bermacam-macam rezeki. Tuan-tuan tak diberi rezeki ayak, saya diberikan ayak. Kan hari ni saya minum dah segelas, tuan-tuan tak minum lagi. Itu rezeki saya. Rezeki tuan-tuan, oi sedap bau kopi tu. Dia minum kopi, dapat dia rezeki dia. Saya minum ayak kosong je. Tapi jangan bagi air kopi lain kali, tak boleh. Ayak kosong alhamdulillah lah. Bunyi bau sedap je. Itu rezeki dia. Jadi takkan kita nak bagi. Dia tu Allah Taala nak bagi kopi dia. Takkan aku nak bagi rezeki pula. Biar dia dapat kopi. Jawapan orang kafir macam tu. Jawapan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah tuan-tuan perempuan dirahmati, diberkati Allah, sebagaimana yang berlaku kepada Qarun, macam itulah yang berlaku. Bila disuruh kepada dia, hang ni ya, Nabi Musa alaihissalam jumpa dengan Qarun. Hang ni ya, Allah SWT suruh bagilah zakat. Tak banyak zakat Allah SWT suruh bagi ni. Ya, daripada berapa tadi ni? Daripada 200 dirham, hang bagilah 5 dirham saja. Berapa? 2 kali 5 1000. Ya, sejak 1000 dirham kena bagi 5 kali 5 25 dirham saja. Setiap 1000 bagi 25. Samalah 1/40, sama macam kita sekarang 1/40. Dia tak mau bayar. Harta berjuta ni, berbilion harta, tapi tak mau bayar. Maka kata dah oleh Nabi Musa, tak apalah, hang tak mau bagi macam tu, hang bagilah setiap 100 dirham, 1 dirham cukuplah. 1/100. Yang tadi 1/40 dia tak nak bagi. Hang bagilah 1/100 saja cukuplah. Bermakna kalau ada sejuta, banyak pula dah, kira payah kira. Ya. 100 bagi 1. 1000 bagi 10. 1000 bagi 100. 1 juta bagi 1000. Payah juga nak kira 10 bertinggi, bagi kira rendah senang. Setiap 1 juta ringgit kan bagi 1000 ringgit saja. Pun tak mau bayar juga. Sebab apa? Dia ada 1 bilion. Nak bagi 1 bilion, dia tak bagi 1 juta, tu bagi dia berat. Ya. 1 juta. 1 juta tu daripada 1000. 1/1000 mana kena bayar 10 juta. 10 juta. Kita kiralah balik nanti. Ya. Kena bagi, dia tak mau bagi. Bila berlaku seperti itu, maka kita pun tahulah bagaimana bala yang Allah SWT turunkan kepada orang-orang yang enggan membayar zakat itu. Kerana itulah Allah menyatakan akhirnya,
In antum illa fi dhalalim mubin, sesungguhnya kamu ini adalah kesesatan yang nyata. Sebab keengganan kita untuk mengeluarkan zakat itu, wa na'udzubillahi min zalik. Kan itu tuan-tuan puan dirahmati diberkati Allah. Sebagai kesimpulan daripada ayat ini, Allah merintahkan kita memberikanlah apa yang berhak kepada orang yang layak menerima. Jangan kita ambil harta tersebut, ya, simpan, tak boleh. Dibimbangi, nanti Allah timpakan bala kepada kita disebabkan harta yang enggan kita keluarkan haknya. Dan orang yang paling berhak untuk menerima harta ini adalah orang-orang yang lebih dekat, lebih dahulu. Kalau sekiranya anak, maka bagi anak dululah. Tapi zakat bagi pada anak, ya, tak boleh. Bagi pada siapa? Bagilah saudara mara yang bukan tanggungan kita. Kalau adik kita miskin, dia bukan tanggungan kita, bagi kepada adik. Kalau pak saudara kita miskin, dia bukan tanggungan kita, bagi kepada pak saudara. Yang itu lebih layak diterima berbanding dengan orang lain. Carilah orang-orang dekat dahulu, barulah cari orang-orang yang jauh. Sebab apa? Sebab orang yang dekat inilah yang merupakan orang yang akan tolong kita bila kita susah nanti. Orang yang jauh boleh dia minta tolong, tapi mungkin payah sikit. Itu merupakan kaedah pemberian zakat yang jikalau kita nak keluarkan, tapi kalau rasa nak bagi pada kerajaan, bagi pemerintah, bagi pada PUZ, mereka itu akan mengagihkan pada yang berhak menerimanya lebih baik daripada kita. Itu sajalah malam ni. InsyaAllah semoga kita ambil manfaat daripada ayat yang kita bacakan pada malam ini, insyaAllah. Ada soalan? Tanya. Kau ada soalan? Habis nak? Nak azan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.